Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Pengerusi Majlis yang tak pernah gagal menghiburkan kita semua setiap kali mengendali acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau. Vanakkam, Sat Sri Akal dan salam muafakat mua semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya rasa adalah satu hari yang cukup istimewa. Bukan sahaja untuk ahli muda di Muar, tetapi untuk semua ahli muda di seluruh negara. Kenapa saya sebut hari ini hari yang istimewa? Muar ni tuan-tuan dan puan-puan adalah satu tempat yang sangat istimewa untuk muda. Kerana orang-orang Muar lah yang telah memilih dan menghantar menteri termuda di dalam Malaysia. Orang-orang Muar ni, kalau dulu saya ni orang Johor, tapi saya daripada Johor Bahru. Tapi kita selalu fikir kalau kat Muar orang selalu kata, oh Muar memang totok Barisan Nasional. Dari dulu kita rasakan begitu. Tetapi apabila PRU 14 tiba, orang-orang Muar berani mengatakan bahawa kami tidak boleh dimain-mainkan. Orang-orang Muar berani untuk berkata bahawa suara kami penting, hak kami penting. Dan orang-orang Muar berani melawan naratif bahawa orang Muar itu totok Barisan Nasional. Pada pilihan raya umum ke-14 yang lepas, orang-orang Muar lah yang telah memilih saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai ahli parlimen mereka, sebagai menteri termuda bukan saja di Malaysia, tetapi di Asia Tenggara. Dan dengan pilihan yang dibuat oleh orang-orang Muar itu, bukan Syed Saddiq saja yang dilahirkan dalam lanskap politik negara. Kerana pilihan yang dibuat oleh orang-orang Muar itu, begitu ramai pemimpin-pemimpin muda yang mula naik dalam lanskap politik negara. Kerana pilihan orang Muar itu, lahirlah Ikatan Demokratik Malaysia Parti Muda. Jadi kita berikan tepukan yang gemuruh pada orang-orang Muar. Jadi bagi saya Muar ini di Johor ini adalah satu tempat yang sangat istimewa untuk kita semua. Tetapi kita lihat bagaimana apabila orang-orang Muar telah memilih pemimpinnya, pemimpin yang bukan calang-calang orangnya. Walaupun dia menteri yang termuda, dia antara menteri yang paling lantang bersuara di luar sana. Kita lihat, kalau kita tengok kat sebelah kiri dan kanan Dewan, ini adalah isu-isu kebajikan, kebajikan yang diberi kepada Muar. Tetapi ini tak campur lagi dengan apa yang diperjuangkan di Parlimen. Menteri termuda yang dipilih orang-orang Muar itu telah memastikan undi 18 dilaksanakan. Menteri termuda yang dipilih oleh orang-orang Muar itu adalah yang paling lantang menentang rasuah dan pemimpin yang korup. Dan menteri termuda itu bukan seorang yang takut apabila digertak di peringkat antarabangsa. Kita ingat lagi bagaimana pada waktu sukan di Malaysia diadakan dan kita kata kita tidak boleh membenarkan wakil dari Israel untuk datang bertanding di Malaysia. Tetapi satu negara mencemuh kita, kata kita ni bias. Tetapi menteri termuda ini berani. Dia ada prinsip. Dia kata tidak kiralah kalau satu Malaysia mengutuk, menghina kita sekalipun, kita tak boleh biarkan negara yang sedang menyiksa sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin untuk masuk ke dalam negara kita. Itu adalah menteri yang dipilih oleh orang Muar. Tetapi mandat yang telah diberikan oleh orang-orang Muar itu, tuan-tuan dan puan-puan, telah dirampas. Mandat itu dirampas pada tahun 2020 dengan langkah Sheraton. Kita lihat bagaimana dengan langkah Sheraton itu, saya fikir bagaikan satu titik yang penting dalam sejarah demokrasi negara kita. Kita lihat bagaimana apabila pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang hanya fikirkan wang, fikirkan kuasa, mendapat tapuk pimpinan, mereka tak peduli suara rakyat. Mereka tak fikir mandat rakyat. Jadi tidak kiralah
Walaupun rakyat Malaysia telah memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan pada tempoh 2018, mereka yang korup ini telah merampas kemenangan itu dari rakyat Malaysia. Dan kita lihat tuan-tuan dan puan-puan apa yang terjadi. Apabila pemimpin-pemimpin yang korup, yang hanya fikirkan wang, fikirkan poket mereka sendiri berkuasa, kita lihat bagaimana sewaktu pandemik, begitu ramai pelajar yang keciciran. Keciciran ni sebenarnya bukannya kita tak boleh nak buat apa-apa. Bila pelajar tak boleh pergi ke sekolah, kita patutnya sediakan mereka akses internet. Kita sediakan mereka akses digital. Itu yang telah dilakukan oleh saudara Syed Saddiq di Muar. Begitu banyak laptop dan tablet diserahkan di Muar. Syed Saddiq buat begitu untuk pastikan tidak ada anak-anak yang keciciran. Tetapi apa yang menteri di atas buat? Mereka tidak cuba untuk pastikan pelajar-pelajar ada dapat laptop dan tablet yang cukup. Tetapi sewaktu kita semua terpaksa berada di dalam tempoh lockdown, ada menteri yang boleh hantar anak dia belajar luar negara. Kalau belajar universiti tu kita fahamlah juga. Hantar anak belajar tadika di Perancis. Apa sistem pendidikan kita tak cukup baik? Dan kalau sistem pendidikan kita tak cukup baik, sampai menteri terpaksa hantar anak ke luar negara, kenapa menteri itu tidak baiki sistem pendidikan kita? Suatu rakyat kita ramai yang kehilangan kerja, ramai yang tak ada makan minum atas meja, tak ada bumbung atas kepala. Ada menteri-menteri yang boleh berjalan di luar sana mendabik dada, pakai baju mahal, pakai jam mahal, seolah-olah mengejek rakyat. Seolah-olah saja nak kata pada rakyat, kau miskin, aku kaya. Itu bukan pemimpin yang kita mahukan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu waktu muda ditubuhkan, kita semua berikrar bahawa kita nak bawa politik baru. Kita nak bawa politik nilai, politik khidmat, politik dasar dan politik melawan. Kita nak pastikan apabila kita pilih wakil rakyat itu memikirkan soal kepentingan dan kebajikan rakyat yang telah memilihnya. Kita nak pilih wakil rakyat yang ada visi. Wakil rakyat yang berfikir bagaimana cara terbaik untuk pastikan anak-anak dalam Malaysia tidak keciciran dalam pendidikan. Kita nak pilih wakil rakyat yang akan berfikir bagaimana nak pastikan bahawa ekonomi negara terjaga. Kita nak pilih wakil rakyat yang akan berfikir bagaimana untuk pastikan hak petani, nelayan terjaga. Pastikan bahawa negara kita tidak akan terputus bekalan makanan. Untuk pastikan negara kita tidak bergantung dengan bekalan makanan dari luar. Kita nak pilih pemimpin-pemimpin yang letakkan rakyat itu lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, hari, waktu di mana ahli politik ini adalah segala-galanya telah berakhir. Sekarang ini kita perlu buktikan kepada ahli-ahli politik bahawa rakyat adalah majikan. Rakyat yang memilih wakilnya. Macam saya sendiri, diberi mandat oleh rakyat di Don Puteri Wangsa. Mereka adalah bos saya. Saya perlu menjawab kepada mereka. Kita nak pilih wakil rakyat yang terbaik. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya diberikan mandat oleh parti muda untuk menjadi pengarah pilihan raya umum muda yang pertama, saya tidak mengambil itu sebagai satu perkara yang mudah. Tidak sama sekali. Kerja dan tugas pengarah pilihan raya ini bukan semata-mata pergi seluruh negara bagi ceramah. Walaupun itu yang perlu saya buat juga. Tetapi tugas dan tanggungjawab pengarah pilihan raya adalah untuk memikirkan strategi terbaik untuk kita masuk ke dalam pilihan raya. Dan strategi itu bukan semata-mata untuk pastikan kita dapat banyak kerusi. Tidak. Tetapi strategi itu untuk memastikan kita dapat hantar calon yang terbaik untuk rakyat. Kita dapat beri pilihan yang terbaik untuk rakyat. Dan kita dapat pastikan bila rakyat keluar mengundi, mereka rasa bangga dengan pilihan mereka. Dan bukan semata-mata terpaksa memilih antara dua kejahatan. Jadi sewaktu kita memikirkan cara bergerak ke pilihan raya, tuan-tuan dan puan-puan, kita fikirkan bahawa cara terbaik untuk bergerak ke hadapan
adalah untuk Muda bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Rundingan telah berlaku begitu banyak kali. Bukan saya saja yang pergi. Di sini di hadapan saya ada pemimpin-pemimpin muda yang lain. Saudara Luqman turut pergi ke rundingan, Saudara Amir, Saudara Radzi. Dan dalam setiap rundingan itu kita berfikir satu benda. Kita fikir bagaimana cara terbaik untuk kita pastikan bahawa kemenangan PRU 15 nanti adalah milik rakyat dan bukan milik ahli-ahli politik yang korup dan gila kuasa. Antara tugas besar juga pengarah pilihan raya bersama dengan pengarah jawatan kuasa pemilihan calon adalah untuk memilih calon-calon yang terbaik. Kita bukan sekadar nak hantar orang kata tak siapa-siapa. Kita nak pastikan apabila kita pilih calon itu adalah orang yang boleh diterima oleh rakyat di kawasannya. Kita nak pastikan bila kita pilih calon bukan sekadar orang yang boleh menang, tetapi orang yang boleh berkhidmat. Kerana nak menang pilihan raya itu adalah benda yang lebih mudah. Yang lebih sukar adalah apabila menang, dia berkhidmat ataupun tidak. Dan apabila kita nak memilih calon, kita nak pastikan calon kita itu adalah orang yang mengangkat suara rakyat, menjaga kebajikan rakyat dan pastikan tidak akan sesekali mengkhianati mandat rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila saya berdiri di sini pada hari ini, saya rasa ini satu tanggungjawab yang besar. Ini misi yang sangat besar. Di Muar ini bukan misi biasa-biasa untuk Muda. Di Muar ini adalah misi wajib menang untuk Muda. Di Muar ini adalah misi untuk Muda mempertahankan kemenangan rakyat 2018. Dan di Muar ini adalah misi untuk Muda mengangkat suara rakyat Muar.